suka. Dan penjelasan bahawa diharuskan, kemudian dimansuhkan, kemudian diharuskan, kemudian dimansuhkan, kemudian tetap kekal pengharamannya itu sehinggalah pada hari kiamat. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa ma'ana nisa faqulna ala nakhtasi fanahana an dhalik farakhasa lana ba'da dhalika an natazawwaja al-mar'ah bis-thawb thumma qara'a ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud katanya kami berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada bersama kami ni wanita. Maka kami berkata, apakah boleh kepada kami hendak kasih ataupun nak kembiri? Maka Nabi SAW melarang kami daripada berbuat demikian. Maka Nabi SAW membenarkan kepada kami untuk berkahwin dengan seorang wanita dengan mas kahwin pakaian, sehelai pakaian ataupun kain selimut. Kemudian Nabi SAW ataupun kemudian Ibnu Mas'ud membaca, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Ini bab tentang perkahwinan muta'ah. Bab tentang perkahwinan muta'ah ni, apakah yang dikatakan sebagai perkahwinan muta'ah? Iaitu bila seorang lelaki itu dia bersetuju, dia bersepakat dengan seorang wanita untuk berkahwin, satu tempoh yang diketahui, mana sehingga pada satu tempoh yang dipersetujui dan dengan bayaran mahar yang dipersetujui. Itu mana nikah muta'ah. Jadi apa yang tersebut dalam hadis ni, dia cerita sejarah lah, sejarah dahulu. Yang ni berlaku perubahan hukum daripada hukum yang longgar kepada hukum yang keras. Ada juga kadang-kadang dalam hukum tu daripada hukum yang keras kepada hukum yang ringan. Jadi dia ada dua keadaan. Kalau kita ambil contoh, hukum yang mula-mula keras bertukar kepada hukum yang ringan, itu masalah membunuh anjing, membunuh anjing hitam. Dulu Nabi SAW memerintahkan supaya dibunuh al-kalb. Mereka mula-mula bunuh anjing itu semua. Mana ada anjing situ hendaklah dibunuh, sebab banyak sangat. Sebab zaman ketika Nabi SAW tiba di Madinah pada ketika itu, pokok Yahudi ramai perah anjing. Jadi orang-orang Arab, orang Madinah terpengaruh, jadi pakat perah anjing juga banyak sangat. Jadi untuk tidak menyerupai orang Yahudi, maka Nabi memerintahkan supaya bunuh anjing. Satu peringkat. Peringkat yang kedua, Nabi memerintahkan supaya dibunuh hak itai ya. Hak itai, hak backing, kalbal akud. Sebab ni membahayakan orang. Mana orang tu jalannya ambak, orang tu jalannya kokoh. Jadi itu membahayakan. Kemudian pada satu peringkat, Nabi SAW tidak benarkan bunuh anjing. Nabi kata, mali walil kilab, apa kena mengena aku dengan anjing ni? Tak payah aku nak sibuk-sibuk dengan anjing. Dia adalah satu makhluk Allah Ta'ala. Jadi dia, maknanya bila keadaan terkawal, maka tak ada masalah lah. Sehingga anjing tu pula jadi binatang buruan, boleh buat kerja lah, ataupun jadi penjaga tanaman, jadi penjaga di rumah. Itu maknanya daripada dulu bunuh hak itai saja, lepas tu tak payah bunuh, lepas tu boleh pula guna
sebagai alat Kemudian contoh daripada hukum yang ringan pergi kepada hukum yang berat ni, iaitu masalah minum arak. Minum arak dulu. Dalam Quran kita baca ayat peringkat Mekah ni, arak ni disebutkan sebagai benda yang memabukkan. Kalau orang tu ambil air daripada buah, macam Allah Ta'ala kata, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Daripada buah-buah itu, buah tamar, buah anggur, kamu ambil perah jus dia sebagai rezeki yang baik, dan kamu ambil juga ia memabukkan. Mana sindir gitu. Ni rezeki yang baik, ni hak mabuk. Kemudian peringkat pula, satu peringkat pula disebutkan lebih banyak mudarat daripada manfaat ada pada arak tu. Kemudian sampai satu peringkat disebutkan arak itu jangan kamu dekati bila nak sembahyang. Kemudian peringkat mutamak, tak boleh langsung. Minum tak boleh, beli tak boleh, jual tak boleh, akad kat orang tak boleh, perah pun tak boleh belakang. Itu larangan mutamak. Jadi itu cerita kebengisan, kejahatan, ke apa, segala macam kekejian kejahatan ni nak ubah tu berperingkat-peringkat. Maka sebab itulah nikah mutaah ni. Jadi kalau kita tengok tarikh tadi, seorang lelaki dan perempuan berpakat untuk berkahwin dalam satu tempoh masa, bayar dengan bayaran tertentu. Jadi bila cukup masa tadi, pisahlah. Jadi nikah lagu tu panggil nikah tak ada tanggungjawab. Suka-suka. Nama lagi mutaah. Suka-suka, berseronok. Jadi nikah mutaah ni dia wujud pada zaman jahiliah. Dan Nabi SAW tidak mengharamkan sekaligus. Maknanya Nabi mengharamkan berperingkat-peringkat. Hak mutamak Nabi haramkan itu ketika pada peperangan Khaybar. Pada peperangan Khaybar tahun ke-7, Nabi SAW mengharamkan secara mutlak nikah mutaah tu, nikah seronok. Jadi nikah mutaah ni hak berlaku zaman jahiliah ni dia biasalah. Bila seorang tu pergi mengembara nego ke, jadi dia akan singgah lah di persinggahan dia tu, di pendalaman, di kabilah-kabilah tertentu. Jadi kadang-kadang lekat situ. Dia nak negara lekat, dia kena, dia pun nikah lah dengan orang situ. Nikah 3 bulan ke 2 bulan ke. Jadi dia suruh nak pergi tempat destinasi dia ataupun dia nak balik kampung dia pun tinggal lah perempuan tadi. Dia sesat. Jadi hak perempuan tu faham bahawa orang ni persinggahan je. Dia mai singgah je. Jadi dia sesat kerja, dia akan tinggal lah kita. Jadi tak ada masalah, dia pun faham. Sebab budaya jahiliah dulu lagu tu lah. Perkahwinan ila ajal dia panggil. Ataupun an-nikahul muaqqat, perkahwinan bertempuh. Ataupun perkahwinan balik rumah dia nak pergi ke tempat lain pula, tak bawa binding. Dia pakai tinggal lah. Jadi dalam sejarah ni banyak lah. Zaman jahiliah dulu, Abu Sufyan pun ada. Zaman dia jahiliah dulu, dia pergi singgah pada satu tempat tu, dia berkahwin dengan orang situ. Jadi bolehlah anak panggil Ziyad. Dalam sejarah panggil Ziyad bin Abihi. Ziyad anak ayah dia. Ayah dia siapa dia tak tahu. Tapi Muawiyah ni dikesan, dia kata ni adik-beradik dia. Jadi dia pun kata Ziyad bin Abi Sufyan. Tu cerita. Maknanya zaman jahiliah lagu tu lah berlaku perkahwinan mutaah. Jadi Nabi SAW mengharamkan nikah mutaah ni 2 kali. Iaitu pada ketika peperangan Khaybar, dan sekali lagi. Sekali lagi Nabi SAW mengharamkan pada ketika Fatah Mekah tu. Perharaman secara mutlak. Cuma ia menjadi perbahasan di kalangan fuqaha ni. Kalau kita tengok baca tajuk tadi, nikah mutaah ni diharuskan, diharam, diharuskan, diharam. Sampai bila-bila.
Jadi apakah di situ dia ada patah balik daripada haram patah balik kepada haram? Daripada haram patah balik pada halal. Halal pergi kepada haram pula. Itu menjadi perbahasan di kalangan ulama. Jadi maksud Nabi mengharamkan, ulama yang kata Nabi mengharamkan 7. Kemudian diistihar sekali lagi pada tahun ke-8 ketika Fatah Mekah. Cuma orang yang tidak tahu dia dianggap Nabi mengharamkan sekali lagi pada ketika Fatah Mekah tu, dianggap dalam tempoh antara tahun ke-7 dengan tahun ke-8 tu jadi halal semula. Sedangkan tidak. Jadi kepada orang yang tidak tahu, bukan Nabi membenarkan, maknanya pengharaman itu belum diketahui dengan jelas kepada orang-orang tertentu. Jadi Nabi istihar sekali lagi pada ketika Fatah Mekah. Kalau mengikut Ibnul Qayyim, tulis kitab Zadul Ma'ad tu kitab Mekah. Dan tidak pernah diharamkan sebelum daripada tu. Tidak pernah diharamkan sebelum daripada tu. Jadi pada ketika tu dia kekal sebagai harus mengikut jahiliyah. Mana Nabi tak kuasa berikut ni. Hadis Jabir bin Abdullah wa Salamah ibn al-Aqwa qala kun. Jadi kalau mengikut pendapat Ibnul Qayyim, dia kata pada Khaybar tu tidak haram lagi. Kalau haramnya pada ketika Fatah Mekah. Buktinya hadis ni. Hadis ni cerita waktu tu orang mai tanya pada Nabi, boleh ke tidak nak nikah mut'ah? Jadi oleh kerana pengharaman tidak berlaku lagi, maka dibenarkan. Bukan suruh, bukan dianjurkan, tapi kalau mana ada hajat. Sebab ada pendapat ulama kata nikah mut'ah ni lidarurah. Dia ada hajat. Lepas tu perjalanan tu bulan. Jadi bila berbulan-bulan ni Kak, maklumlah. Yang mari sakit kepala lah, mari macam-macam. Jadi perlu nak menyelesaikan masalah dia ni. Maka ketika tu dibenarkan atas dasar belum diharamkan. Quran belum haramkan lagi. Maka dibenarkan. Tapi ayat Mekah ni dia ada isyarat dah. Bahawa nikah mut'ah ni tak boleh. Ada isyarat dah. Cuma tidak disebutkan dengan jelas oleh Nabi. Itu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika faulaika humul adun. Orang mukmin ni orang yang menjaga kemaluan dia. Kecuali terhadap isteri dia dan hamba sahaya dia. Sesiapa yang mencari kesenangan selain daripada dua jalan tadi, bererti dia orang melampau. Maksudnya seseorang tu boleh melayani syahwat dia dengan dua cara saja. Dengan isteri dia, dengan hamba sahaya dia, tu je. Jadi nikah mut'ah ni, nikah kontrak sementara ni, dia tidak dikatakan sebagai perkahwinan dalam arti kata yang sebenar, sebab maksud nikah ni ilal abad, nikah untuk selama-lamanya. Sebab kalau nikah dengan bertempuh, dia macam kita sewa. Sedangkan kita berkahwin ni, kita tak sewa dia, kita tak beli dia, tetapi wajib tempat tinggal. Lepas tu kalau berlaku perceraian, dia kena beredah. Kena beredah 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Lepas tu, lepas daripada perceraian tu, dia ada banyak lah benda-benda yang berbangkit. Jadi perkahwinan ni kalau kata dia boleh tukar, nikah kahwin ni seminggu, nikah kahwin tu habis seminggu, nikah tu pula seminggu dah. Yang tu suruh nampak semak sikit, kaya sikit, 4 bulan. Lepas tu nikah dengan tu pula habis 4 bulan, nikah tu pula. Jadi kekeluargaan, sebab syariat menetapkan bahawa dalam perkahwinan ni kalau bercerai dia ada
iddah. Jadi kalaulah nikah mut'ah tu dibenarkan, dia akan jadi rosak lah. Rosak sistem tu. Dan nikah mut'ah ni sebenarnya dipopularkan kembali oleh golongan Syiah. Golongan Syiah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok perkahwinan Syiah, nikah mut'ah Syiah dengan versi jahiliah dulu tak sama. Iaitu orang tu dia pergi, dia kena daftar dengan tu email dia, lepas tu dia ada pusat ni. Siapa nak nikah mut'ah mari sini. Jadi sekitar kota tu sendiri. Jadi siapa ada rasa nak berkahwin, dia kalau ikut pekoh dia tidak ada iddah. Cerai pun tak ada, lafaz tolak pun tak ada. Jadi bila tak ada iddah, rosaklah. Sebab Syekh Shaltu kata, mana mungkin satu syariat ni boleh suami. Dia paling terik apa orang? Kalau perempuan tu nak nikah, dalam masa setahun dia nak tukar tu lelaki berapa? Sebab iddah dia dah 3 suci. 3 suci mana 3 bulan lah. 3 bulan. Dah. Paling terik 3 orang aja. Ataupun 4 orang. Dah. Kalau siapa 6 orang, 7 orang, itu syariat yang mengaku. Jadi nikah mut'ah zaman jahiliyah ni dia suami tu iddah tak ada lafaz cerai, tak ada berlaku, tak ada hadhanah, tak ada hak penjagaan, tak ada, serah kepada perempuan tu. Sebab itulah kalau diri tu dia rosak. Kenapa? Kerana Syiah menganjurkan perkahwinan mut'ah ni dia adalah satu perkahwinan ya suka-sukalah. Perempuan tu dia boleh ada faedah dia tu, boleh lah pitih. Sekali nikah boleh berapa ribu. Tapi dari segi tanggungjawab tak ada. Jadi tak boleh lagu tu. Dia rosak rumah tangga. Jadi dia akan jadi hak anggap sebagai bayar mahar tu sebenarnya bayar sewa, bayar upah. Jadi bila kata bayar sewa, bayar upah, macam jemuran Sungai Golok. Dah. Jadi itu bukan perkahwinan yang sebenarnya. Jadi dalam hadis ni, dalam hadis Jabir dan juga Salamah bin Aqwa ni ada dibenarkan, maknanya berdasarkan kepada baca oleh Ibnu Mas'ud tu dalam hadis 887 tu, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda baik yang Allah Taala halalkan untuk kamu. Jadi jangan kamu ayat ni apa dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Ada ulama kata maksud dia waktu tu Allah Taala tidak mengharamkan nikah mut'ah, nikah lah boleh lagi. Jadi jangan kamu mendahului syarat, janganlah kamu mendahului syarat kepada berkahwin sehingga pada satu tempoh dibenarkan pada waktu itu. Jadi nikahlah. Itu maksud dia. Itu pendapat yang harimu tayyibati ma halallahu lakum, tapi kena baca sudah wala ta'tadu. Jangan kamu melampaui batas. Jadi maksud dia di sini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda yang Allah Ta'ala halalkan untuk kamu. Maknanya nikah tu disyariatkan. Jangan kamu tak sah nikah. Wala ta'tadu, janganlah kamu melampaui batas. Maknanya Tuhan benar dah nikah. Jadi jangan kamu nikah dengan cara yang Tuhan tidak benarkan, yakni nikah mut'ah. Maknanya pada waktu tu nikah mut'ah telah haram dah, tak boleh. Siapa-siapa nak nikah sampai bila-bila. Tak boleh dah. Tak boleh dah nak nikah 3 bulan, 4 bulan, setahun, tak boleh. Dia kena nikah, jangan ada niat untuk bercerai. Apatah lagi sebut ketika akad. Tak boleh. Jadi maksud Ibnu Mas'ud ni kata pendapat yang kedua, janganlah kamu melampaui batas, yakni janganlah kamu berkahwin dengan mengikut hawa nafsu kamu, iaitu berkahwin dengan bertempuh. Sebab yang dibenarkan kepada kamu adalah berkahwin untuk selama-lamanya. Jangan kamu melampaui batas, maknanya kamu berkahwin dengan menetapkan tempoh supaya kamu boleh berkahwin dengan
berapa ramai bilangan wanita yang kamu suka, ataupun dengan berapa ramai lelaki yang kamu suka. Jadi ditegah daripada perbuatan berkahwin mut'ah ini. Ada juga ulama kata hadis-hadis berkenaan dengan Nabi SAW mengharamkan nikah mut'ah di Khaybar. Di hak mutamaknya nikah mut'ah tu diharamkan pada tahun ke-8 ketika Hudaybiyah. Hak sebenarnya hak dikatakan pengharaman mut'ah itu pada tahun peperangan Khaybar tahun ke-7 itu dia ada keliru, sebab pada waktu tu ada benda lain sebenarnya yang diharamkan oleh Nabi, iaitu Nabi SAW mengharamkan keldai. Keldai waktu tu. Jadi perawi ni dia gabung sekali antara pengharaman keldai dan pengharaman nikah mut'ah. Sedangkan waktu tu nikah mut'ah belum lagi diharamkan. Cuma dia kekal sebagai amalan jahiliyah yang belum diharamkan oleh Nabi. Jadi ikut masing-masing lah nikah mut'ah. Jadi kalau kata riwayat tu, kalau ada riwayat tahun berapa baru haram secara mutlak, jadi sebelum pada tu orang minum arak. Ada minum arak, tetapi Nabi tidak suruh pun minum. Kalau Nabi larang pun, larang tu dari segi benda lain, bukan larang tu benda haram. Tidak, sebab belum tiba lagi waktu pengharaman secara mutlak. Ada kita sebut tadi pengharaman secara berperingkat. Baca lakum dinukum waliyadin tak sudah, kerana semaya keadaan mabuk. Jadi nikah mut'ah lagu tu juga. Kalau mengikut Ibnu Qayyim, pengharaman itu dia berlaku pada tahun ke-8. Riwayat yang menyebut pengharaman berlaku pada tahun ke-7 itu keliru dengan pengharaman himar ahliyah, himar kampung. Tapi kalau himar hutan, himar liar ni boleh. Himar liar ni apa? Kedai liar tu maksudnya zebra lah. Zebra boleh makan. Dia zebra dengan hemar ni, dia kalau kita tak pandai pada belai dia, serupa je. Dah. Kita tengok kepala dia dengan body dia tu, serupa je. Cuma kahwin ni semakin dia belai. Kalau hemar kampung ni dia tak ada belai. Kemudian suara dia tu, suara hemar ke, dia tarik tu bunyi dah, uduh. Dia lepas, lagilah uduh bunyi. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Orang mukmin untuk makan. Sebab sifat dia. Dia sifat dia tu. Jadi tak wajarlah dijadikan makanan. Sebab kalau nak dijadikan makanan ni unta, lembu, kambing, tu. Orang bagi diternak. Hemar ni tidak. Kemudian riwayat satu lagi ni, hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yaumal Khaybar wa an aklil humuril insiyah. Riwayat daripada Sayyidina Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada, bagi pihak kata ni tidak keliru perawi ni, ini memang ada tambahan. Maknanya pengharaman telah berlaku pada Khaybar. Hak kata sekali tu dia tak tahu riwayat ni ada. Dia tak tahu riwayat ni ada, maknanya perawi tu ataupun sahabat hak menyebut hanya berlaku pengharaman ketika ketika Fatah Mekah tu, dia tak tahu Nabi pernah mengharamkan ketika di Khaybar. Dan diharamkan daripada makan hemar kampung tadi. Tidak sesuai kepada orang beriman dan makan hemar kampung.
Kemudian bab berikut. Cuba kalau kita balik pada situasi lain ni lah. Maknanya kedudukan nikah mut'ah ni seperti yang disebutkan dalam tajuk kita ni, dia haram sampai bila-bila. Tak boleh. Sebab satu saja cara berkahwin, itu adalah berkahwin dengan kekal. Kalau kata berkahwin sehingga satu tempoh, itu yang pertama perkahwinan yang tidak menepati maksud. Sebab perkahwinan ni dia hubungi selama-lamanya. Macam Nabi Adam dengan Hawa lah. Yang nikah dua tu kekal sampai bila-bila. Dia tidak boleh ada niat nak berpisah. Bila berkahwin tu. Dia tidak boleh putus. Macam kita jual beli lah. Kita beli bagai. Kita beli bagai. Kita tak kata saya beli ni 5 bulan lagi saya atas. Tak ada. Kita beli tu memang nak jadi milik kita. Kalau kita kata kita beli ni nak beli 3 bulan, itu panggil sewa. Jadi kalau kita berkahwin dengan kita kata kita nak nikah dengan demo ni 3 bulan je, berarti kita sewa dia. Jadi sewa-sewa ni tu dia tu lah. Hubungan kelamin dia tu je. Sedangkan perkahwinan yang diajar oleh syarak dengan perempuan ni, dia bukan sekadar hubungan tu, tapi banyak perkara lagi. Tempat kita berkongsi senang, susah, gembira. Tempat kita menzahirkan saya pada dia. Jadi saya pada bini dia tak boleh ada hak. Kita nikah 10 tahun ni kita saya. Lepas ni kita nikah macam saing, tak ada perasaan saya. Siapa dia boleh terima lagu tu? Dia kena kekal. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Tidak jenis bunia. Tak, jenis manusia juga. Supaya kamu tenang, sekung molek dengan dia. Rasi molek kamu dengan dia. Skru dengan skru. Tak boleh, dia kena skru dengan nak. Jadi Allah Ta'ala jadikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada mawaddah, yakni mawaddah kasih sayang antara suami isteri. Jadi hak ni dia tak boleh ada hak masuk. Wa rahmah, yakni saya kepada anak. Kasih mawaddatan mana kasih saya sesama kamu suami isteri. Kemudian lama tu boleh anak, kasih saya tadi tertumpah pada anak. Wa rahmah. Jadi seperti mana kita sayang kepada anak kita ni tak ada hak masa dia, maka lebih-lebih lagi lah kepada bini. Jodoh sampai mati. Cerah tu cerah mati. Lepas tu kalau berlaku perceraian masa hidup tu suku. Tapi yang betul masa akad tu dah kita akad selama-lamanya. Sebab kalau kita akad dengan bertempuh, macam kita sewa bagai lah. Jadi seolah-olah kalau kita buat wanita lagu tu, ataupun kita jadikan diri kita, itu pula dia menghina perempuan. Jadi tak boleh lagu tu. Sebab itulah syarak menetapkan bahawa perkahwinan suami isteri itu mestilah dalam bentuk berkekalan. Tapi banyak perkara. Banyak perkara lagi. Kemudian bab berikut ni tak ada. Bab perkahwinan. Tak. Maknanya nikah dengan bini, lepas tu adik-beradik, tak boleh juga kita nak memadukan antara anak saudara dengan mak saudara. Setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.